اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Buruj. Kita dah habis dua minggu, dua kelas tentang cerita Ghulamud Da'wah yang merupakan intipati utama dalam cerita surah Al-Buruj. Intipati dalam surah Al-Buruj ialah bagaimana kezaliman, kejahatan manusia menentang kebaikan dan hati mereka begitu keras sehingga sanggup membakar manusia yang beriman. Dan di satu sudut pula bagaimana cekal, bagaimana kuatnya akidah, bagaimana tingginya kesabaran orang beriman dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intipati cerita surah Al-Buruj ialah bagaimana iman seseorang akan menentukan setakat mana ia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia beriman, semakin ujian itu besar, semakin ujian itu kuat. Dan semakin lemah imannya, maka ujiannya adalah kecil dan sesuai dengan tahap keimanannya. Okey. Jadi dua minggu lepas kita bincang pasal kisah Ghulamud Da'wah dan kita dah sebut antara pengajarannya kan, lebih kurang 14 pengajaran daripada kisah Ghulam Ad-Da'wah. Saya nak sebelum kita masuk tadabbur surah Al-Buruj, saya nak tambah sikit antara pengajaran juga daripada kisah budak dakwah ni ialah yang ke-15 lah. Sangat penting, sangat perlu anak-anak didedahkan dengan pendidikan agama daripada kecil dan daripada awal. Dan pengajian agama di sini maksudnya ialah memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Sebab ketika kanak-kanak masih bersih, masih fresh, ketika itulah sepatutnya kita bagi mereka faham agama, supaya bila mereka betul-betul faham, mereka akan bertahan, mereka akan sabar bila diuji. Walaupun ujian besar dan berat macam mana sekalipun, mereka akan bertahan, mereka tak akan goyah dan mereka tak akan tertipu dengan nilai-nilai dunia. Bila agama dididik kepada mereka daripada kecil. Sebagaimana kisah Ghulam. Jadi Ghulam ni daripada kecil lagi diterap pengajian agama oleh rahib. Jadi di mana dia belajar tidak penting. Guru yang macam mana dia belajar tidak penting. Silibusnya macam mana kurang penting. Alat pembelajaran tidak penting. Yang penting apa yang diajar kepada anak-anak. Kalau Quran yang diajar sehingga mereka faham Al-Quran, mereka kenal Allah, mereka cinta Allah, maka ketika itu mereka akan tahu apa tugas mereka, apa peranan mereka dalam kehidupan.
apa peranan mereka dalam masyarakat. Sebab itulah ghulamud dakwah ni, bila dia dah faham agama dan dia diuji, maka rahib itu ataupun gurunya memberi peringatan daripada awal lagi. Sekarang engkau lebih baik daripada aku, tetapi ingat, engkau akan diuji. Jadi perkataan ujian itu diterap daripada awal lagi kepada jiwa anak-anak yang memahami agama, yang memahami Al-Quran. Jadi Quran ni bukan satu benda untuk kita dapat kebaikan dunia, bukan untuk kita dapat anugerah, bukan untuk kita dipuji ataupun dijulang, tak. Bila kita belajar agama, kita faham Al-Quran, maka proses seterusnya ialah kita akan menghadapi ujian yang besar dan berat. Dan akhirnya kita akan dapat anugerah dan pujian, bukan daripada manusia, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian budak ni yang ke-16, dalam proses pendidikan mesti ada satu proses rahsia. Sebab inilah rahib bagi tahu pada budak ni, kalau kamu ditangkap dan dipaksa, maka jangan bagi tahu siapa guru kamu. Kenapa rahib ni tak nak budak ni bagi tahu rahsia siapa gurunya? Adakah rahib ni takut? Bukan. Sebab dalam proses ini adalah proses rahsia, iaitu proses budak ni sedang memantapkan akidahnya, kefahamannya. Jadi tak boleh didedahkan. Kalau didedahkan, mungkin kefahamannya, keyakinannya kepada Allah tak mantap. Bila tak mantap, bila terbongkar, diuji, dia akan kalah. Sama juga Nabi pernah melalui proses berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Nabi Nuh AS pernah berdakwah secara rahsia. Summa inni a'lantu israra wa asrartu lahum israra. Aku merahsiakan dakwahku kepada kaum aku. Jadi proses rahsia perlu dalam pendidikan. Jangan baru nak belajar kita dah kecoh. Sampai orang tahu, sampai terbongkar, akhirnya anak ataupun pelajar belum mantap akidahnya, tiba-tiba dia uji, dia akan kalah. Dan sebab itulah budak ni bila dipaksa oleh budak tak bagi tahu pada menteri yang dirawatnya, yang ada penyakit buta, budak tak pesan pada menteri, jangan bagi tahu dengan siapa kamu merawat. Berbeza dengan rahib pesan pada budak, jangan bagi tahu kamu belajar dengan siapa. Tapi bila budak ni berjaya menjadikan menteri kepada raja beriman dan berjaya Allah merawatnya, tapi budak ni tak pesan kepada menteri, jangan kamu tunjukkan kepada raja siapa yang merawat kamu. Kenapa? Sebab tahap ketika itu telah terbuka, bukan tahap yang rahsia lagi. Okey, yang ke-17, ketakutan kepada azab ataupun penyiksaan adalah senjata yang paling kuat kepada musuh. Ketakutan kepada azab adalah senjata yang paling kuat kepada musuh untuk menakutkan pendakwah-pendakwah supaya berhenti daripada berdakwah. Sebab itulah raja dia ugut budak ni, dia ancam budak ni dengan pertama dia bunuh menteri depan budak. Yang kedua, dia bunuh gurunya. Semua tu satu proses, satu mekanisme pemerintah yang zalim untuk menakutkan pendakwah. Bila pendakwah dah takut, dia akan berhenti berdakwah. Itulah tujuan pemerintah yang zalim. Dan yang ke-18, cara untuk menghadapi ketakutan dan ancaman daripada musuh ialah bizikrillah, dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi budak ni walaupun diugut untuk dibunuh dan dah diusahakan 2 kali tapi gagal, budak ni tetap berani pergi semula ke istana. Kenapa budak ni berani? Sebab rahsianya ialah hubungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidahnya, keyakinan yang kepada Allah sangat solid. Jadi akhirnya dia tak takut pada pemerintah, dia tak takut pada kematian. Yang dia takut hanyalah kepada Allah.
Tuhan pencipta kepada pemerintah dan Tuhan yang mencipta kepada kematian. Okey, yang ke-19, sebaik-baiknya bila sampai tahap dakwah dilakukan secara terbuka, maka lagi ramai orang, lagi bagus. Bila dakwah sampai tahap dilakukan secara terbuka, maka selagi ramai orang yang dapat menerima mesej dakwah, lagi bagus. Kaitannya iaitu budak ni bagi syarat kepada raja, kalau nak bunuh dia, kena kumpul orang ramai. Kena kumpul orang ramai, kemudian di tempat yang tinggi, supaya apa? Supaya lagi ramai orang tengok kebatilan raja ni, kezaliman raja, lagi ramai orang terbuka minda, lagi ramai orang akan beriman. Itu strategi dakwah. Jadi kalau kita ada peluang untuk penonton yang lagi ramai, maka kita bukakan peluang. Jangan sentiasa kecil ataupun sentiasa berahsia. Okey, yang ke-20. Budak ni mati sebelum dakwahnya berhasil, sebelum orang ramai beriman. Menteri mati sebelum melihat hasil dakwah. Bahkan rahib, guru kepada budak ni pun mati sebelum melihat hasil dakwah. Jadi Allah tak bagi tengok. Setelah rahib mati, dibunuh, menteri pun mati dibunuh, dan budak pun mati dibunuh, barulah Allah nampakkan hasil dakwah, iaitu hampir semua rakyat beriman. Tapi 3 penggerak utama ni dah mati. Jadi mereka tak dapat melihat hasilnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah nak bagi tahu tanggungjawab setiap pendakwah ialah berdakwah. Tanggungjawab setiap pendakwah ialah menyampaikan, bukan tanggungjawab dan kewajipan pendakwah menanti hasilnya. Kemudian Allah juga nak bagi tahu bahawa pendakwah jangan fikir tentang hasil dakwah. Kalau kita fikir hasil dakwah, kita akan kecewa, kita akan frust. Dan mungkin sampai satu masa kita akan merajuk daripada dakwah. Sebab apa? Tak nampak hasil. Kalau ikut teori, kalau ikut apa yang kisah berlaku dalam kisah Ghulamud Dakwah, budak ni dah sepatutnya frust. Guru dia dah mati. Menteri pun dah mati. Tapi seorang pun tak beriman. Sepatutnya dia frust, dia kecewa. Tapi dia ditanam akidah oleh rahib bahawa tugas kamu adalah pendakwah. Kamu akan diuji. Dan bila kamu dah sampaikan dakwah, cukup. Walaupun kamu tak dapat melihat hasilnya, walaupun hasilnya berlaku setelah pendakwah itu meninggal, mungkin setelah 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, barulah hasilnya ada. Itu tak penting. Yang penting apa yang kamu buat semasa kamu hidup. Sama juga kalau kita nak mendidik anak kan. Jangan menunggu hasil. Yang penting kita buat dulu, kemudian kita serah pada Allah. Kadang-kadang hasil mungkin Allah tak tunjuk pada kita masa kita hidup. Mungkin selepas kita mati. Kadang-kadang anak kita tak nampak kesan dakwah. Tapi cucu kita iaitu anak kepadanya. Jadi bila kita berdakwah, fokus pada tanggungjawab, bukan fokus pada hasil. Okey, cukup lebih kurang 20. Kita mulakan tadabbur surah Al-Buruj. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Buruj, surah Makkiyah. Surah Al-Buruj, surah Makkiyah. Sebab tu kisah surah Al-Buruj ialah kisah orang-orang yang beriman yang diseksa sampai tahap dibunuh secara kejam, dibakar dalam parit kan. Dan kezaliman pemerintah ketika itu. Jadi apa kaitan dengan suasana Makkiyah yang sedang Nabi hadapi dan sahabat hadapi? Kaitannya sangat jelas. Iaitu Nabi dan para sahabat menghadapi tekanan daripada pemerintah Mekah yang zalim ketika itu. Orang-orang musyrikin Mekah. Dan mereka ni bukan orang lain, keluarga Nabi, pakcik Nabi. Jadi akhirnya peringkat awal para sahabat yang beriman, ada yang diseksa, ada yang dibunuh
seperti Yasir, Sumayyah, Bilal diseksa dan ramai lagi. Sehingga kan dalam satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Khabbab ibn al-Irj, dia duduk di dekat Kaabah dan ketika itu Nabi sedang duduk dekat Kaabah, maka Khabbab bin al-Irj bertanya kepada Nabi, "Ala tad'u lana wahai Rasulullah, boleh tak engkau berdoa pada kami? Ala tastansiru lana, boleh tak kamu minta doa kepada Allah supaya Allah bagi pertolongan kepada kami? Sebab kami dah tak tahan. Kami beriman, kami bukan buat jenayah, kami bukan buat dosa. Kami beriman dan nak mengajak manusia supaya semua beriman kepada Allah. Tapi yang kami dapat, kami dihina, kami dicaci, kami dimaki, kami diseksa dan ada sahabat yang telah dibunuh. Jadi boleh tak ya Rasulullah engkau berdoa pada kami, mohon kepada Allah supaya Allah bagi kemenangan sekarang." Apa jawapan Nabi? Nabi kata, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu ada di kalangan mereka yang buat kerja dakwah, tapi akhirnya mereka ditangkap, kemudian digali lubang, kemudian ditanam separuh badan, kemudian diambil gergaji, diletak di tengah kepala, kemudian digergaji dua sampai terbelah. Dan ada juga orang-orang yang dahulu sebelum kamu yang berdakwah, kemudian ditangkap, kemudian disikat dagingnya dengan sikat besi sampai dagingnya semua terkeluar. Tapi sedikit pun tak menjadikan mereka berundur ke belakang ataupun murtad. Dan Nabi kata, kamu ni sebenarnya tidak sabar. Subhanallah. Begitulah Nabi bagi kefahaman kepada para sahabat di peringkat awal. Bukan Nabi tolong berdoa, bukan Nabi pujuk mereka sabar, tak. Nabi kata, kamu sebenarnya belum sabar. Jadi suasana itulah turunnya surah Al-Buruj. Jadi surah ini adalah sebagai hiburan kepada Nabi dan para sahabat. Sahabat kena seksa teruk, tapi tak seteruk orang dahulu. Tak ada sahabat yang dibakar beramai-ramai dalam parit yang penuh dengan api. Tidak ada sahabat yang disikat kulitnya, dagingnya dengan sikat besi. Jadi apa yang dihadapi oleh sahabat itu ketika di era Mekah, Nabi nak bagi tahu belum sampai tahap yang sebagaimana orang-orang dahulu sampai. Okey. Ayat pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i, dan demi langit. Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, sebenarnya Allah nak bagi tahu satu benda yang penting, satu mesej yang besar. Tapi Allah dahului dengan bersumpah. Dan dalam sumpah itu pun ada mesej, iaitu Allah nak bagi tahu Tuhan ni adalah Tuhan yang hebat. Kalau kamu nak bunuh orang beriman kepada Allah, silakan. Tapi ingatlah kebesaran Allah, ingatlah kekuasaan Allah. Apa dia? Allah yang mencipta 7 lapis langit yang begitu hebat tanpa tiang. Jadi kalau kamu nak bunuh orang beriman, nak bakar orang beriman, silakan. Kamu tak akan terlepas. Kenapa? Sebab Allah yang mencipta langit, Allah memiliki semua yang di langit dan semua di bumi. Kemudian kehebatan Allah juga zati. Demi langit yang mempunyai Al-Buruj. Buruj jamak kepada Al-Burju. Al-Burju ni banyak makna dia. Ada makna dia benteng. Al-Hisnu, dalam bahasa Arab dia panggil Al-Hisnu. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa ayat 78. Allah kata apa? Walau aynama takunu yudrikumul maut. Ada kan walau? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin
Musyayyadah. Allah kata, aynama takunu. Tuhan berkata pada kita, di mana saja takunu kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan datang kepada kamu. Di mana saja kamu berada. Walau kuntum, walaupun adalah kamu fi buruj. Ini buruj. Buruj. Walaupun kamu berada di buruj. Apa makna buruj? Kalau di sini dia terjemah bintang. Tapi dalam ayat ini terjemah buruj apa dia? Benteng. Walaupun kamu berada di benteng yang kukuh dan tinggi. Musyayyadah yang kukuh dan tinggi. Jadi buruj ada makna dia benteng yang kukuh dan tinggi. Yang kedua, buruj ada makna dia bintang. Contoh dalam surah Al-Hijr ayat 16. Surah Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Allah kata apa? Walaqad ja'alna, dan pasti sesungguhnya kami telah jadikan fis sama' di langit. Di langit burujan. Burujan apa makna dia? Bintang. Burujan di sini makna dia bintang. Bintang-bintang wa zayyannaha, dan kami hiaskan langit itu ataupun kami hiaskan bintang itu di langit untuk siapa? Lin-nazirin, untuk orang yang memerhati, melihat. Okey. Jadi asal buruj ni asalnya makna apa? Dia bukan bintang. Dia bukan benteng. Asal perkataan buruj ialah benda yang tinggi, benda yang jelas dan nyata. Jadi buruj dari segi bahasa ialah benda yang jelas, benda yang tinggi dan nyata. Sebab itulah kalau bangunan tinggi dalam bahasa Arab dia panggil apa? Tak, di Dubai bangunan tertinggi dia panggil Burj. Burj. Burj Khalifah kan? Ini makna asal burj. Iaitu satu benda yang tinggi dan jelas. Jadi apa saja yang tinggi dan jelas dipanggil burj. Bintang kenapa dipanggil burj? Sebab tinggi dan jelas. Benteng kenapa dipanggil buruj? Sebab dia tinggi dan jelas. Benteng ni mesti tinggi. Sebab kalau tak, mana boleh jadi benteng kepada manusia. Okey? Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Burj. Tower. Okey. Jadi di sini nak terjemah apa? Demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Ataupun ada dalam tafsir berkatakan buruj ialah manazil. Manazil ni, manazil tempat-tempat matahari, bulan dan bintang terbit. Manazil, tempat-tempat matahari, bulan dan bintang terbit. Bagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Wal qamaru qaddarnahu wal qamaru qaddarnahu manazil. Ingat tak? Surah Yasin ayat 37. Wal qamaru qaddarnahu manazil. Jadi ada juga ulama tafsir mengatakan buruj ialah manazil, iaitu tempat matahari, bulan dan bintang terbit. Jadi banyak tafsiran. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni dalam sumpah ni, satu kehebatan Allah mencipta langit, yang kedua
Kehebatan kebesaran Allah mencipta bintang. Kehebatan Allah mencipta bintang apa dia? Terlalu banyak, bilion. Kemudian bintang-bintang ni buruh juga ada mengatakan termasuklah semua 12 planet tu. Kan 12 planet yang kita belajar masa sekolah dulu. Kalau bahasa Arab ada nama apa? Zuhal, Asad, ada lebih kurang 12 planet. Jadi kehebatan Allah mencipta bintang ke, matahari ke, bulan ke, terlalu tinggi, kemudian berada di atas tanpa melekat di langit. Kemudian cahaya bintang tu boleh sampai ke bumi. Saya tak tahulah, saya baca tafsir mengatakan cahaya bintang nak sampai ke bumi dia ambil masa berpuluh-puluh ribu tahun. Jadi kehebatan apa? Kehebatan Allah apa dia? Cahaya tu walaupun jarak antara tempat bintang dengan bumi ni beribu tahun, tapi dia boleh sampai sekelip mata. Keluar je bintang, terus cahaya sampai. Okey. Dan bintang ni terlalu banyak. Ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Dan Allah sebut bintang ni ada 3 faedah kan. Ada 3 faedah bintang untuk kita. Pertama, sebagai perhiasan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Perhiasan. Yang kedua, bintang sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah untuk orang yang musafir. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Jadi bintang ni ada 3 fungsi. Penunjuk arah jalan. Yang kedua, alat untuk merejam syaitan. Yang ketiga, perhiasan. Okey. Kemudian Allah bersumpah yang kedua dengan wal yaumi, dan demi hari yang al-mau'ud, yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan. Apa dia hari dijanjikan? Apa dia hari dijanjikan? Iaitu hari akhirat, hari kiamat. Jadi bila Allah bersumpah dengan hari ini, makna hari ini sangat-sangat besar dan penting. Siapa yang celaka pada hari ini, maka celakalah seterusnya. Jadi hari penentu kita ialah hari yang dijanjikan. Kita terima rekod amalan daripada kanan ataupun kiri. Muka kita hitam ataupun putih. Kita melalui titian sirat, laju ke, perlahan ke, ataupun terjatuh. Jadi hari ini adalah sangat-sangat penting kepada semua manusia. Sehingga Nabi kata, Aisyah bertanya Rasulullah, di hari akhirat nanti, seseorang itu kenal tak orang yang dia sayangi? Nabi kata, kenal, dia jumpa kecuali 3 tempat. 3 tempat ni, sesiapa jumpa orang yang paling dia sayang, dia tak akan kenal dan dia tak peduli pun. Pertama, ketika terima rekod amalan, kanan ke kiri. Masa tu kalau suami ke, anak ke, bapa ke lalu, dia tak peduli dah. Dia tak kenal dah. Sebab terlalu takut sama ada terima daripada kanan ataupun kiri. Yang kedua, ketika amalannya ditimbang. Dan yang ketiga, ketika dia melalui titian sirat. Walaupun mungkin di depannya suaminya ataupun bapaknya, di belakangnya anak, dia tak kenal langsung. Sebab hari itu sangat-sangat menakutkan. Jadi ramai manusia memikirkan hari apa? Kebanyakan manusia yang difikirkan hari apa? Apa dia? Hari apa? Banyak orang yang fikir sepanjang masa, semasa hidup kat dunia ialah hari cuti, hari raya kan? Hari bila nak ditarik PKP kan? Hari bila dia boleh naik kapal terbang, hari bila dia boleh melancong. Tapi jarang sekali memikirkan macam mana nasib aku pada hari ini. Dan hari inilah yang Allah wajibkan kita sebut setiap hari. Hari ini, wal yaumil mau'ud. Wajib sebut. Supaya apa? Allah nak kita sentiasa ingat. Bahkan Allah wajibkan bukan sekali. Allah wajibkan kita sebut berapa kali? Ni, wal yaumil mau'ud. Kalau tak sebut, tak sah solat.
Berapa kali kita wajib sebut ni tentang hari al-mau'ud? 17 kali. Apa ayatnya? Inilah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin inilah wal yaumil mau'ud. Kenapa soalan dia? Kenapa hari ini Allah wajibkan kita baca dalam solat fardu? Kalau tak baca tak sah. Dan bukan sekali 17 kali setiap hari. Itu kalau solat fardu saja. Kalau solat sunat mungkin sampai berpuluh-puluh kali. Kenapa ni? Sebab hari ini penentu bahagia ataupun celaka manusia. Jadi Allah nak setiap kali kita baca Fatihah dalam solat setiap hari, setiap waktu, Allah nak kita ingat pada hari ini supaya kita sentiasa bersedia. Kalau tak cukup amalan, tambah. Kalau amalan tak betul, betulkan. Kalau tak ikhlas, ikhlaskan. Jangan tunggu sampai dah mati, dah sampai kat sini baru nak menyesal. Okey. Kemudian wasyahidin dan demi syahidan yang menyaksikan. Syahid yang menyaksikan. Wa mashhud dan tengok bahasa Arab daripada perkataan syahidah. Kalau syahidah dia menyaksikan, dia telah menyaksikan. Kalau syahidun orang yang menyaksikan. Kalau mashhud daripada perkataan sama ditukar-tukar, berubah makna je. Kalau syahidun ini perbuatan, dia telah menyaksikan. Fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Daripada syahidun dia tukar jadi syahidun. Makna orang. Tambah alih je. Orang yang menyaksikan. Fa'ilun. Kalau masyhud, orang ataupun benda yang disaksikan. Maf'ul. Daripada perkataan shin hada, macam-macam boleh keluar. Yang kita selalu mengucap dua kalimah syahadat kan, daripada perkataan inilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi apa yang Allah nak bersumpah ni? Demi yang menyaksi dan demi yang disaksikan. Apa dia ni? Apa dia? Dalam tafsir ulama mengatakan ada 24 pendapat ni tentang siapa syahid dan siapa masyhud. Ada 24 pendapat. Ulama berbeza pendapat. Tapi walaupun 24 pendapat, tapi maksud dia tak lari daripada makna yang asal. Syahid yang menyaksikan siapa? Allah. Allah menyaksi tak perbuatan kita? Ya. Allah syahidun. Allah menyaksikan. Siapa lagi syahidun? Para Nabi. Para Nabi akan menjadi saksi kepada siapa? Kepada umat masing-masing. Dan kita pula akan menjadi saksi kepada siapa? Kita sendiri ni. Umat Nabi Muhammad akan jadi saksi kepada umat dahulu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Litakunu syuhada 'alan nas. Kemudian wa yakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Surah Baqarah juzuk yang kedua. Kami wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Begitulah Allah kata kami jadikan kamu umat yang pertengahan, sederhana. Supaya apa? Akhirnya litakunu, supaya kamu semua ni iaitu umat Nabi Muhammad menjadi syuhada. Syuhada jamak kepada syahid. Kamu semua menjadi saksi kepada siapa? Alan nas, kepada umat-umat dahulu. Jadi kita termasuk syahid. Dan wa yakunar rasul, dan supaya rasul pula menjadi syahid alaikum. Rasul pula menjadi saksi kepada siapa? Pada kita. Jadi Rasulullah akan menjadi saksi di akhirat.
siapakah kalangan umatnya yang beriman dan siapa yang kufur. Yang tu yang Nabi menangis bila ingat ayat 41 surah An-Nisa. Allah kata, waji'na bika syahidan. Kami bawa engkau ni sebagai saksi kepada umat kamu. Siapa yang beriman, kamu jadi saksi. Siapa yang tak beriman, kamu juga jadi saksi. Okey? Jadi berapa dah syahid ni? Allah syahid, para nabi jadi syahid, kita pun jadi syahid, dan juga anggota badan kita pun jadi saksi. Kan? Mulut kita, mata kita, kaki kita semua akan jadi saksi. Apa dalil? Apa dalil anggota badan kita akan jadi saksi? Dalilnya Allah sebut dalam surah yang orang Melayu suka baca. Surah Yasin. Cuba keluarkan dalil daripada surah Yasin bahawa anggota badan kita akan menjadi saksi. Tak boleh nak tengok mana sekat-sekat. Betul? Oh, tempat dia. Okey, apa dia? Ayat tu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey, surah Yasin kan? Cuba terjemah. Al-yawm, hari ini, nakhtimu, kami akan tutup, khatam, seal, ala afwahim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan tangan-tangan mereka akan bercakap pada kami. Kat dunia mulut bercakap, di akhirat tangan bercakap, mulut ditutup. Dan wa tashhadu, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Ini syahid. Dan ada lagi ayat lain Allah kata kulit kita pun akan jadi saksi. Kulit kita pun akan jadi saksi. Okey? Wa mashhud. Mashhud pula apa dia? Apa yang disaksikan? Bila kita menjadi saksi, ada yang kena saksi. Kalau kita menjadi saksi kepada umat dahulu, maka umat dahulu menjadi mashhud. Kalau Nabi jadi saksi kepada kita, kita pula menjadi mashhud. Kalau Allah menjadi saksi kepada semua hambanya, maka semua hambanya menjadi mashhud. Kalau malaikat menjadi saksi setiap perbuatan kita, maka kita dan perbuatan menjadi mashhud. Boleh? Jelas? Dan juga boleh jadi mashhud ialah kita melihat, kita saksi. Mashhud ialah semua bukti-bukti kebesaran Allah. Langit boleh jadi mashhud. Gunung boleh jadi mashhud. Matahari, bulan, bintang boleh jadi mashhud. Yang menyaksi siapa? Kita. Jadi, kalau nak terjemah syahid dan mashhud terlalu luas. Okey. Kemudian, setelah Allah bersumpah dengan berapa semua? Satu dengan langit. Yang kedua dengan hari kiamat. Yang ketiga dengan saksi dan yang disaksikan. 4 kan? Tapi dari berempat ni ada 3 kategori. Pertama, Allah bersumpah dengan benda yang nampak dan ada ketika tak nampak. Bintang ni bukan semua kita nampak kan? Ada bintang yang kita tak nampak, yang kita tak pernah tahu pun. Ini kategori pertama, iaitu Allah bersumpah dengan benda yang nampak dan ada ketika tak nampak. Yang kedua, Allah bersumpah dengan benda ghaib langsung, hari kiamat. Semua orang tak tahu, semua orang tak nampak. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, Allah bersumpah dengan benda yang betul-betul jelas nampak. Langit, bumi, orang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, semua nampak. Okey, daripada sumpah ni apa yang Allah nak bagi tahu? Qutila. Qutila apa makna? Al-qatlu. Al-qatlu makna dia al-halak. Al-halak ataupun al-la'nah.
Al-qatlu makna dia celaka ataupun laknat. Laknat pula makna dia jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Jadi nak terjemah qutila, celakalah. Ataupun binasalah. Siapa? Ashabul ukhdud. Ashab. Dan ashab ni, tengok apa perkataan selepas dia. Kalau perkataan dia ashabul jannah, makna apa? Penghuni syurga. Kalau ashabun nar, penghuni neraka. Tapi kalau ashabul fil, nak terjemah apa? Jangan terjemah penghuni. Tentera bergajah. Jadi ashab ni, terjemahan dia, tengok perkataan selepas dia. Mungkin dia penghuni, dia mungkin tentera, dia mungkin pemilik. Kalau ashabul kahfi, apa makna? Penghuni gua. Okey, kalau ashabul ukhdud apa makna? Ukhdud ialah asyak, parit. Parit yang panjang. Parit yang panjang. Ini dia panggil al-ukhdud. Jadi nak terjemah apa ni ashabul ukhdud? Pemilik parit. Penghuni parit. Bukan. Pembuat parit ataupun penggali parit. Celakalah. Qutila ni sebenarnya doa. Doa daripada siapa? Allah. Jadi kalau doa pada Allah pasti akan berlaku. Iaitu Allah nak berdoa yang buruk kepada penggali parit ni. Celakalah kepada penggali-penggali parit. Siapa ni? Di mana ni? Berlaku di mana dan zaman siapa? Ada pendapat mengatakan berlaku di Najran. Dalam tafsir dia kata pendapat paling kuat di Najran, Yaman. Kisahnya siapa? Kisah yang mana ni? Yang kita baca kisah Ghulam ad-Da'wah. Ada pendapat mengatakan kisah lain. Tapi ada persamaan. Di hujungnya, pemerintah yang zalim di Najran gali parit besar dan nyalakan api dan bakar orang beriman. Penghujungnya sama. Jadi ada pendapat mengatakan pendapat paling kuat Ashabul Kahfi ialah raja yang zalim kepada budak Ghulam ad-Da'wah. Okey? Jadi raja ni dibakar orang beriman kan? Tapi apa Allah balas padanya? Allah balas apa? Dengan perkataan qutila je, celakalah. Sepatut Allah cakap apa? Tak, ini zalim dia ni melampau kan. Takkan dengan perkataan qutila aja Allah balas. Maksudnya bila Allah sebut qutila tu makna jauh lebih dahsyat daripada raja yang membakar orang beriman. Dia bakar orang beriman akhirnya mati. Tapi bila Allah kata celaka pada raja ni dan pemerintah tu, makna dia akan dibakar dalam neraka dan tak akan mati. Jadi perkataan qutila tu sangat-sangat dahsyat kalau datang daripada Allah. Kemudian lepas dia gali parit dia buat apa? An-nar. Api zatil waqud. Zat mana mempunyai sama? Zat mana mempunyai. Al-waqud apa dia? Al-waqud dia terjemah apa? Yang mempunyai waqud, bahan bakar. Bahan-bahan bakar. Allah sebut dalam surah apa ni? At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Neraka yang mana ni? Waquduhan. Yang bahan bakar neraka itu adalah an-nas, manusia, dan wal hijarah, dan batu. Jadi waqud ni bahan bakar. Dia gali parit, kemudian dia nyalakan api dengan bahan bakar. Apa dia bahan bakar tak disebut. Mungkin dia letak kayu begitu banyak dan begitu besar,
Kemudian lepas tu dia buat apa? Iz. Ketika mana hum mereka alaiha ke atasnya. Ke atas ni maksudnya qu'ud. Apa makna qu'ud? Allah sifatkan orang beriman kan, allazina yazkuruna Allah qiyaman. Apa makna qu'udan? Tak. Orang yang ulul albab, Allah kata yang sentiasa ingat pada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, baring. Jadi semua keadaan orang beriman berzikir pada Allah. Berdiri, qiyaman, qu'udan, duduk. Jadi qu'udan, mereka ketika mana mereka atasnya ni atas parit ni. Bukan atas parit ni sebenarnya. Bila nak terjemah kena tengok maksud. Sebelah lah. Sebelah. Tepi. Qu'udan, duduk. Duduk ni ramai. Kalau seorang qa'idun, kalau qu'ud ni hum, mereka ramai duduk tepi ni. Ni. Dia macam stadium kan, ada tempat duduk ni. Kanan kiri. Dia buat apa ni? Dia telah gali parit besar, kemudian nyalakan dengan kayu-kayu yang besar dan banyak. Kemudian mereka duduk tepi, buat apa? Wahum. Dan mereka atas ma yaf'alun, apa yang mereka lakukan, bil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Syuhud. Apa makna syuhud? Syuhud ni menyaksi ataupun menonton. Apa yang Allah nak beritahu ni? Apa yang Allah nak beritahu? Pertama, orang ni beriman kan? Yang kedua, bila beriman, raja ni marah. Dan raja paksa mereka kufur kepada Allah. Bila orang beriman enggan kufur ataupun murtad, maka raja ambil gali parit besar, nyalakan api, dan raja dengan pembesar-pembesar dia duduk kat sini, tepi-tepi ni. Semua ada ni. Ulu balang dia, menteri dalam negeri, menteri luar. Duduk tepi ni, dia menyaksikan apa yang mereka lakukan pada orang beriman. Apa yang dia saksikan? Iaitu orang beriman dicampak, dibakar hidup-hidup. Sama ada yang tua ke, perempuan ke, kanak-kanak. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Kita kalau orang kena seksa, kita boleh menonton tak? Tak boleh. Tiba-tiba dia menonton. Apa yang Allah nak sampaikan? Hati memang dah hati dah keras. Jadi membakar orang beriman hidup-hidup adalah hiburan. Macam dia tengok drama Korea kan. Macam tengok drama. Seronok aja. Begitulah hati manusia bila jahat sampai tahap langsung tidak ada rahmat. Nabi sebut dalam satu hadis, la tunza'u ar-rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Rahmat tidak akan dicabut daripada hati seseorang kecuali hati itu memang betul-betul celaka. Ini betul-betul celaka lah ni. Kita tengok ayam dibakar pun kita tak sanggup kan. Kita tengok orang terbakar dalam kereta pun kita tak sanggup nak tengok. Tapi dia ni tengok daripada awal, bukan tengok saja, mereka yang gali parit, mereka yang bakar api, mereka yang tengok, termasuklah kanak-kanak yang dibakar pun mereka menonton dengan seronok. Mana manusia kalau jahat boleh sampai tahap ni. Jadi ada tak azab yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim kepada orang beriman seperti dulu? Ada tak? Tak ada. Mana ada? Ni, dia buat secara terbuka tak? Dan ditonton oleh orang ramai tak? Mana ada sekarang? Kalau dia seksa orang Islam pun secara sembunyi. Kan? Kemudian yang menonton ni siapa? JKK ke orang kampung ke menteri? Kalau sekarang dia seksa orang Islam, menteri duduk kat sana. Mana ada menteri pergi kat sini kan? Jadi rasanya tak akan berlakulah kezaliman sebagaimana yang berlaku dulu. Makna hati mereka sangat keras. Dia sendiri, raja sendiri nak tengok bagaimana orang Islam dibakar. Bukan dia bagi arahan saja, dia sendiri nak tengok.
Dan di sini juga Allah nak bagi apa? Itu satu sudut. Betapa kerasnya hati manusia yang kufur kepada Allah. Tidak ada rahmat. Satu sudut yang lain, Allah nak bagi tahu betapa hebatnya iman orang beriman. Dan betapa mantapnya kesabaran akidah orang beriman. Hujan nak bakar ni, semua berebut untuk terjun. Bukan semua berebut untuk lari. Oh, dan mereka ni lama tak beriman? Lama tak beriman? Baru je beriman. Bila dia mula beriman? Lepas budak gulam dakwah di panah, terus mengucap 2 kalimah syahadat. Bila mengucap, terus raja paksa mereka murtad. Bila mereka enggan, terus raja gali parit dan bakar. Jadi dalam tempoh sekejap saja iman mereka. Tapi mereka tak takut. Kan? Kita kalau dah beriman 20 tahun, 50 tahun, tiba-tiba nak diuji macam ni. Agak-agak terjun terus ke terjun lari? Lari masuk hutan. Belum orang nak bakar lagi dah lari dah. Oh, luar biasa. Allah nak suruh kita tadabbur. Bagaimana iman tu, bagaimana iman dah masuk kat sini, walaupun api dia tak nampak api. Kenapa? Apa motivasi ni orang beriman, walaupun baru beriman, sehingga mereka berebut nak terjun, walaupun budak. Apa motivasi dia? Yakin pada apa? Ni api. Memang api pun. Dia bukan nampak api ni, dia nampak api. Bila dia nampak api akhirat, sini tak ada apa. Masuk sekejap, sabar mati. Tapi kalau kamu tak masuk kat sini, kamu akan masuk neraka dan tak akan mati-mati. 2 pilihan. Keyakinan daripada api akhirat jauh lebih dahsyat, menjadikan mereka fikir api ni tak ada apa. Terus terjun. Kan? Saya tengok baca berita yang kapal terbang Indonesia Sriwijaya kan, yang jatuh tu. Baru 4 minit je, dia bertolak pukul 2.36, 2.40 jatuh laut terus. Jadi bila saya fikir, ya Allah, tengah-tengah baru nak naik kan, mungkin ada yang tak pakai tali pinggang, tiba-tiba terjun jatuh. Jadi kita nak fikir pun tak boleh nak fikir dah. Cuba bayangkan kalau kita duduk dalam kapal terbang tu, ya Allah, macam mana perasaan orang kat dalam tu? Macam mana pula perasaan ni nak terjun parit dalam api ni? Dan macam mana pula perasaan orang menonton boleh seronok, ya Allah? Okey? Apa sebab, apa dosa mereka ni sampai kena bakar ni? Apa mereka buat? Mereka berzina? Bukan. Mereka rasuah? Bukan. Mereka curi duit negara? Bukan. Masa tu UNDP pun belum ada. Apa dia? Wa ma naqamu, dan tidak mereka berdendam. Tidaklah raja dan pemerintah yang zalim ni berdendam minhum, kepada mereka, iaitu kepada orang beriman. Apa yang mereka marah sangat orang beriman ni? Sampai azab melampau-lampau kan. Kalau penjara okey lagi kan, ini bakar terus hidup-hidup. Dosa mereka yang beriman ialah melainkan an yu'minu, mereka beriman kepada Allah. Dan beriman pun, kemudian dia sebut mereka beriman kepada Allah sebab apa? Sebab apa mereka beriman kepada Allah? Sebab Allah tu Al-Aziz. Jadi patut tak orang beriman kepada Allah? Patut. Sebab Allah bersifat Al-Aziz. Yang kedua, Al-Hamid, Maha perkasa lagi Maha terpuji. Raja ni perkasa pun tak, terpuji pun tak, tapi Maha zalim. Jadi kenapa nak beriman dengan raja yang zalim dan tidak ada kuasa apa-apa? Jadi dosa jenayah orang beriman yang dibakar hidup-hidup ialah dosa beriman kepada Allah. Di sini ada pengajaran besar. Apa pengajaran yang paling besar? Apa pengajaran paling besar?
Bila Allah kata, raja yang zalim ni tidak berdendam, tidaklah benci kepada orang beriman, sehingga mereka bakal hidup-hidup, kecuali hanya kerana mereka beriman kepada Allah saja. Sepatutnya bila kita beriman, orang beriman kepada Allah yang sifatnya Al-Aziz, Al-Hamid, sepatutnya raja buat apa? Raja buat apa? Kalau kita sembah Allah kan, kita salat, sepatut orang buat apa pada kita? Orang bermusuh ke orang jadikan kita kawan ataupun orang puji? Jadi kawan lah, sebab saya buat benda yang baik kan. Jadi orang beriman ni, bila beriman pada Allah, sepatut raja ni bagi sokongan. Bukan salah pun, memang patutlah beriman dengan Allah. Tapi akhirnya, buat kerja patut, tapi dimusuhi. Jadi pengajarannya apa? Kalau kamu buat benda yang beriman, bagi masyarakat, tak betul. Lagi kamu beriman, lagi kamu akan dimusuhi. Sebab bercanggah dengan fahaman mereka, bercanggah dengan akidah mereka. Satu. Yang kedua, bila kita beriman, bila kita belajar benda yang betul, kita belajar Quran dan Sunnah, janganlah fikir untuk orang puji kita, untuk orang angkat kita. Jangan. Salah tu. Pemikiran yang dah terpesong. Belajar agama, belajar tadabbur supaya orang kata kita betul. Tak. Boleh. Jadi bila kita belajar Quran, belajar sunnah, orang pun kata kita dah tak betul. Sunnatullah, ketetapan Allah. Bila dia tak betul, kita belajar betul, dia kata kita pun betul juga. Itu tak betul. Dia mesti akan kata kita tak betul. Buktinya ni, dah beriman dengan Allah Al-Aziz pun dikatakan tak betul dan dijadikan musuh dan diazab. Okey? Boleh ke? Kita berhenti setakat ayat yang ke-8. Ustaz, surah Yusuf. Surah Yusuf 108 ada menyebut Aziz Sabili, inilah jalanku. Jalan yang dimaksudkan sebenarnya kerana orang Islam sekarang ini selesai mengerjakan amal ma'ruf tapi meninggalkan terus nahi mungkar. Kerja Nabi ialah apa yang dibuat oleh Nabi lah. Aziz Sabili makna semua kerja Nabi. Nabi buat semua. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh benda yang ma'ruf, dan wan nahyu anil munkar. Sebab itulah bila buat dua ni Nabi diperangi. Tapi kalau buat satu benda suruh yang ma'ruf saja, tak cegah orang perkara mungkar, mungkin kita tak akan diperangi. Dan kita akan boleh berkawan dengan orang yang buat kemungkaran. Sebab kita tak cegah. Dan akhirnya Allah melaknat orang yang tidak mencegah kemungkaran. Sebagaimana Allah sebut dalam surah dalam surah Al-Ma'idah ayat 78, Allah melaknat Bani Israel secara spesifiknya. Allah bagi tahu sebab Bani Israel tak mencegah kemungkaran. Bukan tak suruh yang makruf. Tak mencegah kemungkaran. Yang Allah larang jangan tangkap ikan hari Sabtu. Ada sekumpulan cegah, ada sekumpulan tak cegah. Jadi yang tak cegah kemungkaran itu Allah melaknat. Sebab tak mencegah kemungkaran. Kenapa? Sebab bila kemungkaran tak dicegah, dia akan merebak. Dia akan merebak dan akhirnya orang anggap kemungkaran satu yang makruf. Sebab apa? Sebab bagi mereka bila buat mungkar dah bersekian lama tak ada orang tegur, bagi mereka ini betul lah. Kalau tak betul mesti ada ulama tegur. Kalau ulama tak tegur mana betul. Kalau dah betul teruskan. Jadi akhirnya kemungkaran menjadi benda makruf dan berterusan, puncanya kita yang tak menegur kemungkaran. Sebab tu Allah melaknat orang yang tidak mencegah kemungkaran. Ibu saya solat secara duduk. Soalan saya, betul ke orang yang solat duduk pahalanya lebih kurang dari orang yang solat berdiri sedangkan mereka tidak mampu? Tak betul. Orang yang solat sambil duduk, tengok sebab apa dia duduk kan. Kalau solat fardu wajib berdiri. Tapi kalau dia tak mampu, maka dia pun solat duduk. Pahala sama dengan orang solat berdiri. Sekiranya dia solat duduk sebab tak mampu. Itu kalau solat fardu. Tapi kalau solat sunat berbeza. Solat sunat, kalau dia solat sunat sambil duduk, sebab tak mampu, pahala sama dengan orang yang solat sambil berdiri. Tapi kalau dia solat sunat sambil duduk, bukan sebab tak mampu, tapi malas.
Boleh tak solat sunat sambil duduk walaupun dia mampu berdiri? Jawapannya boleh. Tapi pahala tak sama. Tak sama dengan orang solat sambil berdiri. Sebab apa? Sebab dia mampu berdiri tapi dia solat sambil duduk. Ketika itu pahalanya disebut dalam hadis separuh. Kalau dia solat sunat sambil duduk, sedangkan dia mampu berdiri, pahala orang ni separuh daripada solat orang yang berdiri. Tapi kalau solat fardu tidak ada pilihan. Wajib berdiri kalau mampu. Dan kalau tak mampu dia solat duduk, pahala dia sama dengan orang yang solat berdiri. Wallahu a'lam. Apakah clue kehidupan kita selalu senang? Maknanya iman kita lemah. Bila kita sentiasa hidup senang dan tak susah, itu boleh jadi sebagai petanda iman kita tak kuat, iman kita lemah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, inna min izamil ajri min izamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar datang daripada ujian yang besar. Jadi pahala yang besar, pahala yang berganda datang daripada ujian yang besar. Kemudian Nabi sebut lagi, innallaha iza ahabba qauman ibtalahu. Seseorang itu bila Allah cinta padanya, Allah akan ujinya. Bila uji, pastilah susah. Jadi ujian Allah tu, kesusahan, kemusibah sebagai tanda Allah cinta. Dan Allah tak mungkin cinta kecuali kepada orang yang beriman. Orang yang imannya kuat. Lagi dia iman kuat, lagi Allah uji. Tapi bila kita hidup sentiasa senang, tak ada ujian, takut-takut kita bukan orang yang Allah cintai. Sebab Allah tak bagi ujian. Satu. Yang kedua, Allah sebut secara jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya, adakah Allah nak menegur orang Islam yang perasan? Yang perasan dia tu baik, dia tu betul, dia tu ahli syurga. Allah nak menegur. Allah kata apa? Adakah patut hasibtum kamu sangka kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kamu masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang pada kamu apa yang datang kepada orang-orang dahulu ni. Macam kaum Samud, macam ni ghulamud dakwah, macam orang beriman, macam para sahabat. Belum datang ujian yang datang pada mereka. Seperti apa? Masathumul ba'sa. Orang-orang dahulu diuji dengan al-ba'sa. Ba'sa ni kemiskinan. Mereka diuji dengan kemiskinan. Para sahabat ada yang kaya masa di Mekah, terpaksa jadi orang fakir bila berhijrah ke Madinah. Ni, Ashabul Kahfi asalnya kaya, asalnya mewah, tapi nak pertahankan iman dia, maka mereka tinggalkan semua harta dan jadi orang fakir dalam gua. Ni orang beriman pun bila dicampak dalam api meninggalkan semua. Satu. Yang kedua, wadh-dharra. Mereka diuji dengan kesakitan pada fizikalnya. Diseksa dan kemuncaknya dibunuh. Dan yang ketiga, ujian ketiga, wazulzilu. Iman mereka digoncang. Mana iman mereka sentiasa digoncang. Sehingga sampai tahap Rasul dan orang beriman yang bersama Rasul mengadu kepada Allah. Apa aduan mereka? Mata nasrullah. Ya Allah, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Kami dah tak tahan. Lapar, diuji dalam peperangan, cedera, anak kami dibunuh, suami kami mati dalam peperangan dan sebagainya. Bila lagi nak datang kemenangan? Allah pun jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dah dekat. Walaupun dah diuji dengan tiga ni, pertama kemiskinan harta, yang kedua kesakitan pada badan, yang ketiga gangguan dari segi keimanan dan emosi. Yang dah ada tiga ni pun Allah tak cakap kemenangan dah datang. Tak, kemenangan sudah dekat, belum datang lagi.
Jadi ayat ni Allah nak menegur orang yang perasan. Dia duduk dalam nikmat, senang je, tak ada ujian, kerja dakwah pun tak buat, bantu orang miskin pun tak buat, pergi Mekah, pergi umrah, pergi masjid, pergi kelas, balik rumah. Tiba-tiba dia rasa dia ahli syurga. Allah kata jangan. Bukan semudah itu untuk mendapat syurga. Syurga ni benda yang mahal. Jadi bayarannya pun kena mahal. Iaitu mesti ada proses ujian. Wallahualam. Macam mana kita nak menjadi saksi pada umat terdahulu? Kita akan jadi saksi kepada umat kaum Samud, kaum Ad, iaitu dengan Al-Quran. Kisah mereka disebut dalam Quran. Mereka kufur kepada Allah, Allah sebut dalam Quran. Mereka diazab oleh Allah, Allah sebut dalam Quran. Kalau kita baca, kita faham, kita akan jadi saksi. Betul. Walaupun kita tak hidup zaman mereka. Walaupun kita tak nampak mereka. Kita tak pernah jumpa. Tapi cerita Al-Quran adalah cerita yang paling-paling benar. Paling-paling tepat. Jadi siapa yang baca Quran, siapa yang faham, dia akan jadi saksi. Tapi siapa yang baca Quran 30 juzuk dan khatam 30 kali tapi tak faham, dia tak layak jadi saksi. Sebab dia tak faham. Orang tanya, apa cerita kaum Samud? Saya tak tahu. Bagaimana Allah azabkan kaum Ad? Saya tak tahu. Orang macam ni tak layak menjadi saksi walaupun dia umat Nabi Muhammad. Walaupun dia membaca Al-Quran. Jadi kita akan jadi saksi bila kita baca Quran, bila kita faham cerita umat dahulu disebut dalam Al-Quran. Apakah dah? Ya? Macam mana kita menjadi saksi dah? Benarkah? Ha? Ustaz, kisah pemuda kahfi, rezeki lain yang diperoleh selain umur yang panjang 309 tahun. Rezeki lain. Rezeki lain ialah yang lebih besar daripada umur panjang, iaitu hidayah Allah. Mereka minta dalam sebelum masuk gua, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka minta dua, satu rahmat, yang kedua rasyada. Satu rahmat Allah iaitu mereka sentiasa dikasihi Allah, disayangi Allah. Jadi Allah sayang pada mereka, Allah panjangkan umur tanpa makan, tanpa bekerja, tanpa penat, tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang. Yang kedua, rezeki kedua ialah rasyada. Mereka duduk dalam gua sentiasa di bawah petunjuk Allah. Sentiasa melakukan ibadat walaupun tidur. Sebab mereka ditidurkan oleh Allah, bukan mereka yang tidur. Jadi sepanjang mereka duduk dalam gua 309 tahun, mereka dapat rezeki beribadat sepanjang masa. Dan tidak ada satu dosa pun yang mereka lakukan. Mereka tak lihat benda haram sebab mata mereka tidur. Mereka tak dengar orang mengumpat sebab mereka tidur. Mulut mereka tak mengumpat, tak mengantar, tak dengki orang sebab mereka tidur. Itu antara nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada pemuda kahfi. Umur panjang, tapi semua umur panjang dalam ibadat dan tidak ada dosa. Wallahualam. Apa maksud rezeki selain pada makanan? Ya, saya dah sebut dah. Rezeki yang paling mahal ialah rahmat Allah. Rezeki yang paling mahal ialah hidayat. Sebab itulah kita minta dalam solat 17 kali sehari. Kita tak minta rezeki, kita tak minta makanan, kita tak minta panjang umur. 17 kali sehari. Kalau solat fardu kan. Kalau solat sunat lagi mungkin 20, 30 kali kita minta setiap hari. Dan wajib, kalau tak sebut, tak minta, tak sah solat. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Bila dapat jalan yang lurus, semua selamat. Masalah rezeki ke, masalah makanan ke, masalah harta ke, tak ada masalah. Sebab yang paling mahal ialah hidayah Allah. Sebab tu pemuda kafir dapat hidayah, yang lain settle. Rumah tak ada. Anak isteri tak ada. Makanan tak ada. Tapi semua settle. Bila dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga Maryam. Hajar. Hajar dia dapat hidayah Allah. Dia taat pada perintah Allah walaupun ditinggalkan oleh suami di tengah padang pasir. Dapat hidayah. Dan akhirnya, walaupun padang pasir, walaupun sungai tak ada, makanan tak ada, manusia tak ada, tapi hidupnya terurus. Sebab apa? Dia diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi air zam-zam sampai ke hari ini, semua umat manusia Islam boleh minum. Ustaz boleh bagi rumusan pengajaran. Terima kasih. Dah bagi pengajaran. Ini kisah apa ni? Ulama dakwah ke? Saya dah bagi 20 dah. Boleh rujuk video yang lepas dan yang permulaan video hari ini.
Ustaz mahu pencerahan. Masalah orang yang selalu keluar angin, kentut. Keluar angin yang kentut lah, yang batal wuduk. Saya tak tahu selain daripada angin kentut. Angin yang keluar daripada dubur kan. Itu dinamakan kentut. Yang selain daripada itu saya tak tahu. Wallahualam. Ada angin lain ke yang boleh batal wuduk? Ada setengah kata dia ada kena bunyi pot, ada setengah ada bau. Ada setengah tu macam kentut tak kentut, kentut tak kentut. Tak, Okey, kategori. dia Nabi ada sebut dalam satu hadis, seseorang itu bila dia solat jangan keluar daripada solat sehinggalah dia dengar bau dia dengar bunyi ataupun dia cium bau. Sebenarnya kentut tu bukan mesti dua tanda ni je ataupun salah satu. Nabi hanya bagi contoh. Tanda keluar kentut, satu bunyi, yang kedua bau. Tapi ada orang yang kentut tak bunyi dan tak bau. Jadi Nabi sebenarnya bukan nak beritahu tanda kentut dua ni je, tak. Nabi nak beritahu bila kamu yakin kamu kentut, walaupun tak ada tanda, keluar solat. Selagi kamu tak yakin kamu kentut, maka jangan keluar. Walaupun kadang-kadang kamu dah bunyi kan, kadang-kadang dah bau, tapi kamu tak yakin, jangan keluar, teruskan solat. Sebab kadang-kadang bau tu daripada kentut orang, bunyi pun daripada kentut orang kan. Jadi balik kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin memang terkentut, memang terkeluar, walaupun tak bunyi, walaupun tak bau, wajib kita keluar daripada solat. Dan kalau kita berwuduk, maka wuduk kita terbatal. Wallahu a'lam. Nanti dekat akhirat, surga neraka, jumpa tak orang yang kita kenal? Kita jumpa. Masa bila kita akan kenal? Selain pada 3 tempat yang Nabi sebut tadi. Selain pada 3 tempat, iaitu di apa ni? Ketika terima rekod amalan kanan ataupun kiri. Yang kedua ketika timbangan amalan. Yang ketiga ketika melalui titian sirat. Selain pada 3 ni, kita akan kenal. Bahkan bukan setakat kenal. Kita akan cabut lari. Allah sebut dalam surah Abasa kan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa akhi. Pada hari itu seseorang akan lari daripada saudaranya. Maknanya dia kenal lah. Ayat itu jelas. Bila dia lari, maknanya dia kenal. Allah kata dia lari daripada saudara dia. Kenapa? Mungkin saudara tu ada utang ke, ada masalah ke, dia takut saudara dia tuntut, dia pun cabut lari. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari juga daripada maknya dan bapaknya. Maknanya dia kenal lah. Dia tahu ini mak dia, ini bapak dia. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari daripada isterinya. Maknanya dia kenal. Dan juga anak-anaknya. Dan juga kita dengar kisah daripada hadis sahih, bila daripada mahsyar manusia akan mencari Nabi Adam, mana dia kenal. Kemudian bila Nabi Adam tak boleh, dia pergi cari Nabi Nuh. Tak boleh cari Nabi Ibrahim. Tak boleh juga cari Nabi Isa, Nabi Musa. Dan last sekali cari Nabi Isa, semua tak boleh bagi syafaat. Akhirnya dia pergi cari Nabi Muhammad. Kita kenal lah. Orang yang kita kenal kat dunia, daripada mahsyar kita kenal kecuali 3 tempat. Okey. Apa tu? Macam mana nak menyikapi orang yang sentiasa gunakan kata-kata kita ni manusia yang tak sempurna dan sentiasa buat dosa. Nak berubah tinggalkan maksiat dan zina bukan senang. Macam tekan tombol. Macam nak berhenti robot. Lepas tu salahkan kita. Salah ke? Kita kata kita sibuk jaga tepi kain orang. Lepas tu salahkan kita. Tak. Tanggungjawab kita menegur. Bukan memaksa dia supaya terima ataupun dia berubah. Jangan paksa, jangan ada dalam mindset kita, aku nak pastikan dia dengar, dia terima. Jangan. Tugas kita dah sampaikan, dah habis, sampaikan, cukup. Kemudian kalau dia tak nak terima, dia tak nak berubah, itu masalah dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Jadi apa alasan dia tak nak berubah, itu semua alasan. Itu urusan dia. Sebab Allah dah cakap kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata,
Seseorang itu tak akan mengubah. Allah tak akan mengubah nasib seseorang. Kecuali orang tu sendiri mengubah. Makna apa? Allah nak beritahu, kalau nak berubah, dia boleh berubah. Bila dia tak nak berubah, dia akan cari 1000 alasan. Jadi kalau dia tak nak berubah dan dia beralasan, pedulikan. Jangan ambil kisah. Jangan ambil kisah. Itu masalah dia dengan Tuhan. Tugas kita dah sampaikan dan kita pun guna dengan hikmah, bahasa yang santun, tak menyakitkan hati dia, itu bukan salah kita. Jadi jangan pedulilah orang tak nak terima dakwah kita. Kalau kita asyik duk peduli, orang tak nak dengar apa kita cakap, orang tak nak terima, orang tak nak berubah, kita akan jadi stres. Dan akhirnya kita tak akan menjadi pendakwah yang berjaya. Sebab target kita nak orang berubah, bukan target nak menyampaikan. Apa cara yang terbaik untuk terangkan pada sahabat yang terlalu anti dengan ikut sunnah yang orang panggil? Sama je, jangan pedulikan. Orang nak kata apa katalah. Bila yang penting kita pastikan, yang aku buat ni betul tak dengan Quran dan sunnah. Sebab Nabi dah pesan, aku tinggal kamu 2 perkara. Kalau kamu pegang betul-betul 2 perkara, kamu tak akan sesat selama-lama. Jadi kita nak sesat ke nak hidayat? Kalau nak hidayat, kaedahnya Nabi bagi. Pegang pada Quran dan hadis. Kalau kita dah pegang Quran dan hadis, orang nak kata apa ke, lantak dia. Itu bukan masalah kita. Itu masalah dia. Kenapa kita nak peduli sangat orang kata? Saya pun tak kisah. Orang nak kata saya apa, katalah. Sikit pun tak memberi kudis pada saya. Dan kita banding kita dengan Nabi. Kita banding dengan para sahabat. Nabi lagi teruk orang kata. Bukan orang kata Nabi Wahabi. Orang kata Nabi gila. Antara Wahabi dengan gila mana lebih baik? Orang kata Nabi ni tukang sihir. Orang kata Nabi ni tok bomo, tok nujum. Lagi teruk, orang letak isi perut unta. Sehingga Nabi Musa pun mengadu kepada kaum dia, ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaum aku, kenapa kamu menyakiti aku? Kenapa? Anni Rasulullah, aku ni Rasulullah, nak ajak kamu sembah Allah, bukan nak aku ada kepentingan, bukan nak sembah aku. Kenapa masih menyakiti aku? Jadi orang menyakiti kita bila kita betul satu sunnatullah. Jangan hirau, jangan peduli, jangan buang masa. Masa kita tak banyak, kita boleh mati bila-bila masa. Banyak lagi ayat Allah kita tak faham, banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang kita tak belajar, kita tak tahu, kita tak amalkan. Kalau kita tak peduli kata-kata orang tu, kita tak akan maju ke depan. Biarkan mereka. Kalau nak kata pepatah, biarkan si loncai terjun dengan labu-labunya. Jangan peduli. Orang macam ni, kita bagi hujah apa pun, dia tak akan terima. Jadi jangan buang masa lah. Jangan buang masa. Allah kata apa dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ. Siapa nak beriman, silakan. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa nak kufur, siapa tak nak terima sunnah Nabi, siapa tak nak belajar tadabbur, silakan. Tak ada masalah. Itu bukan masalah kita. Kita tak rugi apa-apa pun. Wallahu a'lam. Bolehkah kita, apa makna 6 masa tu? Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Apa makna 6 masa? 6 masa kata ulama ahli tafsir ialah 6 hari. Allah mencipta bumi, kemudian apa saja yang di bumi, kemudian Allah pergi ke langit, Allah cipta langit pula, apa yang di langit, campur-campur semua, last sekali sampai hari Jumaat. Bermula daripada hari Ahad sampai hari Jumaat. Semuanya 6 hari. Jadi ada kata ulama 6 masa. Tapi Allah sebut dalam Quran ayyam, sittatu ayyam. Bila Allah sebut sittatu ayyam, makna hari yang kita kenal lah, yang orang Arab tahu. Allah tak akan sebut perkataan yang orang Arab tak faham. 6 masa. Masa apa? Allah tak sebut masa. Allah tak kata sittatu awqat, 6 waktu. Ataupun sittatu azman, 6 zaman. Tak. Allah kata sittatu ayyam. Jadi bila sebut ayyam, hari, 6 hari lah. Oh, kenapa Allah cipta semua tu sampai 6 hari? Allah boleh tak nak cipta kun fayakun? Boleh. Tapi Allah tu maha bijak. Kalau Allah cipta kun fayakun, mungkin manusia tak sempat nak berfikir kehebatan Allah. Jadi Allah cipta satu-satu supaya kita berfikir satu persatu kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kenapa perbezaan perkataan ilmu disebut ketika diceritakan tentang akal keliharan Nabi Yahya? Tapi bila diceritakan tentang Nabi Isa disebut
Saya tak faham ayat apa tu. Boleh PM saya, Nur Amansyah. Boleh PM saya tak faham. Boleh sebut ayat berapa yang sebut ilmu, saya bukan hafaz semua. Okey, dalam doa semasa solat sebelum salam, ya Allah lindungi aku daripada azab neraka, azab kubur, fitnah dajjal, fitnah masa hidup dan fitnah masa kematian. Apa maksud fitnah dalam kematian? Fitnatil Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati masihid dajjal wa min fitnati al-mahya wal mamat. Okey, fitnah masa hidup dan fitnah masa mati. Allah sebut dalam Quran, fitnah yang paling dahsyat dan lebih dahsyat daripada membunuh apa dah? Syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang bila sebut fitnah ialah syirik, kufur kepada Allah ataupun apa-apa yang menyimpang kita daripada agama yang sebenar. Jadi bila kita minta Allah lindungkan kita daripada fitnah masa hidup, maksudnya dalam hidup ni jangan jadikan aku terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan amalan-amalan yang sesat. Bagilah aku kuat dengan keimanan kepada engkau dan istiqamah dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu masa hidup. Masa mati pula, ulama mengatakan, pertama, masa dekat nak mati tu. Masa dekat nak mati, masa nazak tu, fitrahnya apa? Kita tak boleh mengucap. Jadi kita minta berlindung, ya Allah, bagilah masa dekat nak mati tu, aku betul-betul dapat mengucap dan aku mati dalam beriman. Yang kedua, fitnah masa kematian, ulama juga mengatakan, iaitu fitnah ketika dalam kubur. Iaitu bila disoal, kita tak boleh jawab. Itu fitnah, ujian. Jadi bila kita minta Allah jaga kita dari fitnah masa kematian, iaitu, ya Allah bagilah aku dapat menjawab soalan ketika dalam kubur, ketika disoal. Bagilah aku lepas daripada azab kubur dan seterusnya. Wallahu a'lam. Awak marah sangat, relax lah. Siapa yang marah? Kenapa lebih ramai orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka juga belajar Al-Quran dan Sunnah juga yang sama? Kenapa saya tanya balik yang bertanya soalan, kenapa kita duk tanya soalan, kenapa orang ramai menyelisih Al-Quran? Kenapa kita nak tanya? Sedangkan Allah dah begitu awal-awal lagi. Allah kata apa dalam Quran? Dengar baik-baik. Soalan ni kadang-kadang kita tanya sebab kita tak ada buat Al-Quran sepenuhnya. Allah kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang beriman, yang bersyukur. Maknanya yang ikut Quran dan Sunnah sedikit sekali. Maknanya majoritinya menyelesihi. Allah begitu awal-awal lagi. Jadi kenapa kita nak pelik? Kenapa nak terkejut? Dan Nabi pun sebut, daripada 1000, hanya seorang je yang betul-betul selamat masuk syurga. Yang 999 tak selamat. Jadi jangan kita terkejut. Jangan kita terkejut. Bahkan di zaman Nabi pun, majoritinya menentang pada peringkat awal. Bahkan di zaman Nabi di Madinah pun, ada lagi munafik yang berpura-pura Islam. Solat belakang Nabi, berjihad bersama Nabi, pakai jubah, pakai serban. Tapi dialah bapa munafik dan masuk neraka paling bawah. Jadi zaman Nabi pun ada, duduk belakang Nabi, dididik oleh Nabi. Dengar tazkirah Nabi pun ada orang yang menyalahi Quran dan Sunnah. Jadi zaman kita ni, janganlah kita pelik kan. Orang baca Quran tapi tak ikut Quran. Orang belajar Sunnah tapi tak ikut Sunnah. Jangan peliklah satu benda yang sunnatullah, ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menegur jemaah? Jam mati ke? Pukul berapa ni? Tadi macam betul jam. Okey, pukul 12. Jadi kita sambung jawapan soalan besok. Kita sambunglah kita besok insya-Allah pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.